Okey, sebelum saya mulakan tausiah saya pada malam ni, saya nak minta respon kepada tuan-tuan. Suara saya jelas tak? Okey, sebelum saya mulakan tausiah saya pada malam ni, saya nak minta respon kepada tuan-tuan. Suara saya jelas tak? Okey, alhamdulillah. Baik, kita mulakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Lebih dahulu terima kasih kepada Jawatan Kuasa Surau yang telah pun menjemput saya untuk memberikan sedikit perkongsian pada malam ini. Dan insya-Allah saya akan berikan sedikit perkongsian apa yang saya tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan semualah, insya-Allah. Terlebih dahulu marilah kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya maka pada malam ini kita dapat bersua walaupun tidak bersua muka face to face, tetapi kita dapat berjumpa walaupun secara maya. Mudah-mudahan walaupun maya begini kita dapat juga ilmu dan ianya juga dalam kategori di mana kita duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ianya pun juga akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu amal yang baik yang kita boleh bawa di hadapan Allah esok, insya-Allah.
Dan sebelum saya teruskan lagi perkongsian saya pada malam ini, saya minta tuan-tuan share dulu share dulu kepada sahabat-sahabat kita, ahli-ahli keluarga kita, untuk kita sama-sama dapat peluang malam ini untuk kita berkongsi sedikit maklumat yang betul dan tepat berkaitan dengan undang-undang dan juga hukum syarak, insya-Allah. Okey, sebelum saya teruskan, minta sharekan dulu biar ramai yang masuk dulu, baru kita akan sembang-sembang seterusnya, insya-Allah. Okey, minta tuan-tuan dan puan-puan sharekan dulu banyak-banyak. Supaya semua dapat maklumat yang betul dan juga kita boleh sampaikan pada orang lain tentang berkaitan dengan proses-proses ataupun prosiding-prosiding yang perlu dibuat, khususnya berkaitan dengan perundangan lah, insya-Allah. Jadi semua sharekan dulu. Baik. Sebelum saya teruskan tausiah saya pada malam ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya lah. Saya Muhammad Nazri bin Haji Basrawi, merupakan pengamal undang-undang, di mana sejak daripada tahun 2001 lagi, saya telah pun berkecimpung dalam perundangan, di mana pada tahun 2001 sehingga tahun 2007 saya telah dilantik sebagai peguam syar'i di unit guaman syar'i di Jabatan Agama Islam Selangor. Dan kemudian selepas itu tahun 2007 saya telah pun dilantik sebagai pendakwa syar'i Selangor sehingga tahun 2011. Selepas tahun 2011 saya kemudian dilantik sebagai hakim lah sehingga ke saat inilah, alhamdulillah. Jadi pada malam ini saya akan bicarakan dan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan tajuk yang kita akan bicarakan pada malam ini adalah berkaitan dengan bahagia sementara. Bahagia sementara. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang saya kongsikan nanti dapat diamalkan dan dipanjangkan kepada sahabat-sahabat, anak-anak dan sebagainya, insya-Allah. Jadi untuk membicarakan bahagia sementara ni, setiap orang yang berkahwin mengimpikan hubungan rumah tangga itu kekal sehingga ke akhir hayat. Tak ada pun bila pasangan berkahwin, mereka merancang untuk bercerai. Semua orang berkahwin inginkan perkahwinan itu kekal sehingga ke akhir hayat, sama ada suami mati dulu ataupun isteri yang mati dulu. Semua impikan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang aman, rumah tangga yang tenteram. Tetapi kebahagiaan itu perlu disuburkan. Pertamanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dengan kita menjaga urusan kita dengan Allah, kita harapkan mudah-mudahan Allah menjaga urusan kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita seluruhnya, insya-Allah. Dan setiap pasangan
yang merancang hidup untuk hidup bersama. Ya, kadang-kadang perancangan yang mereka rancang itu kadang-kadang ya, tidak mencapai impian tersebut. Contohnya ya, umpama pepatah kata ya, harapkan panas sampai ke petang tapi hujan di tengah hari. Kita tak tahu di tengah-tengah kehidupan kita ini kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berkaitan dengan keluarga, dengan anak, dengan isteri dan sebagainya. Dan sudah tentulah perancangan Allah itu lebih sempurna. Ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya. Kita dah merancang ya. Tetapi Allah juga merancang. Ya. Sebaik-baik perancang itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ingat bahawa tak semua impian yang kita nak di dalam dunia ini kita akan dapat. Ya. Ada benda yang kadang-kadang kita dapat, ada benda yang kadang-kadang kita tak dapat. Ya. Macam rumah tangga lah, kita impikan seorang suami yang baik dan soleh. Ya. Suami pula impikan isteri yang solehah dan taat pada suami. Ya, kadang-kadang dia kahwin 10 tahun, kadang-kadang dia dapat 8 tahun je isteri yang soleh. Tetapi baki 2 tahun lagi dia tak dapat lagi isteri yang solehah dan taat. Macam tu juga ya, isteri mengharapkan suami yang baik, bertanggungjawab, memberi nafkah dan sebagainya. Tetapi ya, kadang-kadang harapan itu tidak sampai ke akhirnya. Ya, kadang-kadang apa yang berlaku, ya, kadang-kadang suami telah pun mencuaikan kebajikan isteri ataupun telah pun memudaratkan isteri dalam tempoh perkahwinan. Ya. Jadi semua yang berlaku ini mungkin ada hikmah di sebaliknya. Ya. Jadi Allah tidak menjadikan dugaan yang kita terima itu adalah sia-sia. Ya, sebenarnya Allah bagi ujian itu adalah untuk kita renungi hikmah-hikmah yang Allah nak bagi pada kita. Ya. Baik. Jadi ada yang gagal dalam rumah tangga. Ya, pada hari ini saya akan kongsikan apa yang menjadi kelaziman pihak suami dan isteri yang mengalami masalah rumah tangga dan akhirnya mereka telah pun berpisah dan bercerai. Lazimnya apa yang menjadi alasan di dalam permohonan yang dibuat di mahkamah. Ya? Lazimnya pihak-pihak akan biasanya pemohon itu adalah pihak isteri ataupun suami. Kalau di mahkamah dipanggil plaintiff, ya. Di sebelah lawan dipanggil sebagai defendant. Kadang-kadang plaintiff ini adalah isteri. Ya. Biasanya dia akan bagikan alasan bahawa rumah tangga yang ada tidak ada persefahaman lagi. Ya. Walaupun perkahwinan itu tak sampai pun 2 bulan. Dia kata dah tak ada sefahaman. Ya. Ini ada berlaku. Kalau yang 10 tahun, 20 tahun kahwin tu, kita tak hairan lah. Ini ada yang kahwin 2 bulan, 3 bulan, ya, telah pun memfailkan perceraian di mahkamah dengan alasan tidak ada persefahaman. Ya. Dan kadang-kadang mereka pun tak tahu apa sebab ketidaksefahaman itu. Ya. Bila kita tanya, isteri tak faham suami ke? Ataupun suami tak faham isteri? Ya. Kadang-kadang isteri dan juga suami ini bercanggah memberikan pendapat dan juga keterangan. Ada isteri kata suami tak faham isteri, tapi isteri faham suami. Ada suami kata isteri ni tak faham suami, suami faham isteri. Kan? Jadi kadang-kadang mereka tak faham apa yang berlaku dalam rumah tangga sehingga kan mereka tidak ada persefahaman. Memang Allah jadikan ya makhluk ni, khususnya manusia lah, ya, ada lelaki dan perempuan. Memang Allah dah jadikan sifat lelaki dan perempuan itu berbeza. Jadi untuk
menjadikan lelaki dan perempuan ni ada satu persefahaman, sebenarnya lelaki dan perempuan ni memang tidak ada sepahaman. Sebab sifatnya dah berlainan. Jadi macam mana nak akan satu persefahaman? Isteri dan juga suami kena cari titik pertemuan. Ya, titik pertemuan supaya ianya tidak menjadi satu persengketaan daripada isteri dan juga suami. Ya. Biasanya alasan yang dijadikan sebagai alasan untuk pihak-pihak ini bercerai adalah tak ada sepahaman. Itu biasa. Kemudian alasan juga yang dijadikan sebagai alasan untuk pihak-pihak isteri dan juga suami ini bercerai adalah mendakwa bahawa pihak suami gagal memberikan nafkah pada isteri. Ya. Ada saya tanya isteri, dia tak kisah pun. Ya, suami dapat bagi ikut kemampuan suami. Ya. Ada isteri kata RM10 pun tak apa. Janji suami itu bagi sebagai tanda penghargaan suami kepada isteri, ya, walaupun dia mampu RM10. Ya. Jadi tuan-tuan, ya, suami-suami, bagilah isteri ni nafkah yang semampu tuan-tuan. Kalau mampu RM1,000, bagilah RM1,000. Ya, kalau mampu RM2,000, bagilah RM2,000. Kalau mampu RM50, bagilah RM50. Itu sebagai, ya, nafkah yang wajib diberikan kepada isteri. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa 'alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, kena bagi. Suami, bapa, ya, kena bagi nafkah pada anak-anak dan juga isteri, kerana itu adalah tanggungjawab suami. Ya. Dan di pihak isteri pula tak bolehlah demand. Ya. Kalau suami tu dah bagi belikan beras, belikan ikan, belikan macam-macam kat rumah. Ya. Jadi tak payahlah minta nafkah yang, kalau katakan RM1,000, biasa suami bagi RM1,000. Ya. Kalau suami masa bulan tu tak cukup duit, ni lagi-lagi PKP ni. Ya. Jadi isteri pun kena faham lah situasi suami. Ya. Lebih-lebih lagi dalam zaman COVID ini, ya, banyak yang gawat ekonomi. Ya. Dan seterusnya, ada juga yang menjadikan alasan suami memudaratkan tubuh badan isteri, ya, ataupun yang melupuskan harta isteri. Ya. Bukan saja isteri lah, ada juga yang suami mendakwa bahawa isteri ini memudaratkan tubuh badan suami. Ada juga isteri yang suami yang mengadu bahawa isteri ini melupuskan harta dia. Ya. Memanglah suami bekerja untuk cari duit, untuk cari harta. Memanglah isteri itu memang menghabiskan harta suami. Tetapi kalaulah isteri itu kerjanya menghabiskan harta suami, langsung tak ada apa, tak bolehlah juga. Ya. Jadi ibu-ibu, isteri-isteri kena tahulah, ya, siapa suami kita, siapa isteri kita. Ya. Jadi masing-masing untuk bahagia ni, masing-masing kena ada tolak ansur dalam rumah tangga. Ya. Kemudian ada juga alasan yang lain, ya. Ini yang biasa dijadikan alasan, ya. Suami yang ambil dadah, ya. Ambil pil khayal, pil kuda, ya. Kemudian ada yang ambil ais, ya, ais. Kemudian ada yang ambil dadah yang berbentuk ganja, ya. Ketagih dadah metapetamin dan juga lain-lain yang seumpama dengannya. Ya. Sehingga kan ada yang terlibat telah lama pun, ya, dalam gejala dadah ni. Tetapi isteri ni sabar sehingga kan satu masa dia tak sabar baru datang ke mahkamah. Ya. Kemudian ada juga lagi alasan yang dijadikan juga sebagai alasan oleh isteri untuk bercerai. Ya. Adalah suami yang didakwa berperangai keji. Ya. Ataupun isteri, ya, kalau suami yang filekan kes, ada yang suami mendakwa isteri yang berperangai keji. Ya. Contoh kalau isteri
ada yang isteri mendakwa bahawa suami ni ada yang berzina. Ya, na'udzubillah min zalik. Ada yang suami yang mengamalkan seks songsang, ya, terlibat dengan gay, ya. Isteri tak jadi pergi outstation, balik rumah, tengok buka dalam bilik utama, bilik tidur, tengok suami dan juga sahabat dia lelaki juga, ya, bertelanjang di dalam bilik. Ini berlaku, tuan-tuan, ya. Lagi-lagi zaman sekarang ni, ya, LGBT, ya. Kemudian juga didakwa ada juga suami yang tidak menunaikan solat 5 waktu, ya. Ini pun dijadikan alasan untuk isteri minta cerai. Selama-lama berkahwin, dia tak pernah pun lihat suami dia bersembahyang dan tidak pernah mengajak isteri untuk bersembahyang secara berjamaah, ya. Ini pun ada dijadikan alasan. Dan pada saya, ramai-ramai yang kita dapati tak solat ni, memang itu adalah salah satu punca kenapa mereka ini hidup tak bahagia. Kenapa? Kerana tidak jaga urusan Allah. Jadi macam mana kita nak harapkan Allah jaga urusan kita, Allah jaga urusan keluarga kita, ya? Dan ada juga yang berperangai keji, yang mendakwa suami atau isteri, ya, yang meminum minuman yang memabukkan, minum arak, ya, pergi clubbing, pergi disco dan sebagainya, ya. Yang itu dikatakan sebagai berperangai keji, ya. Dan juga tidak asing juga alasan yang dijadikan sebagai alasan untuk pihak isteri dan juga suami bercerai juga adalah masalah kewangan, ya. Berapa ramai sekarang ni, ya, yang bercerai dengan alasan masalah kewangan, ya. Kadang-kadang ada pasangan yang tak boleh susah bersama, ya. Dia lebih suka senang bersama, susah dia tak nak bersama, ya. Orang dengan pasangan ni susah senang bersama, dia nak bersenang dia bersama, susah tak nak bersama, ya. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, jadi ringkasannya, pasangan yang gagal untuk memahami peranan masing-masing, ya, ringkasan bahawa rumah tangga yang gagal ini sebenarnya adalah pasangan itu sendiri gagal untuk memahami peranan masing-masing, baik suami, baik isteri, ya. Jadi masing-masing kena tahu peranan masing-masing, ya. Di samping kita menjadi suami yang baik, isteri yang baik, ya, kita kena tahu kaedah macam mana nak menjadi isteri yang baik dan juga suami yang baik, ya. Banyak buku-buku ceritakan pasal bagaimana menjadi isteri dan juga suami yang baik, ya. Banyak ceramah-ceramah yang lain ni, Ustaz Kazim ada kongsikan dengan kita, Datuk Bat pun ada kongsikan dengan kita dalam YouTube dan sebagainya, ya. Itu saya tak payah nak sentuh lah, ya. So saya akan malam ni kita akan banyak cerita pasal perundangan punya dari perspektif perundangan, okey, dan juga hukum syarak. Baik. Dalam rumah tangga ni, ya, dia mesti masing-masing suami isteri itu bersatu hati untuk bahagia rumah tangga. Dia tak boleh seorang sayang, seorang tak sayang, seorang suka, seorang tak suka, ya. Sebab apa? Sebab Allah pun dah sebut, ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, ya. Apa Allah cakap? Isteri dan juga suami ni macam pakaian, ya, saling memerlukan. Apa sifat pakaian? Sifat pakaian ni kita boleh pakai, ya. Maksudnya kalau kita ada isteri tapi isteri itu kita tidak boleh pakai, jadi apa gunanya kita teruskan kehidupan dengan pasangan? Macam isteri ada suami tapi isteri tak boleh pakai suami pun tak boleh pakai, ya. Maksudnya suami tak ada bagikan nafkah, ya. Isteri pula yang sara suami, ya. Jadi itu saya sebut, ya, mesti pihak-pihak ni bersatu hati, isteri dan juga suami mesti bersatu hati
untuk cari formula untuk bahagiakan rumah tangga. Ya. Dan suami kena melayan isteri dengan cara yang baik. Ya. Allah sebut apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Suami ni bergaul baiklah dengan isteri dengan cara yang baik. Ya. Jagalah isteri tu dengan baik, jangan dipukul. Ya. Sebab kalau nak pukul isteri pun Allah pun dah ajar dalam Al-Quran. Ya. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjiruhunna fil madaji' wadribuhunna. Ya. Kan ada step-step yang Allah ajar. Ya. Pertama, kalau kamu bimbang, kalau isteri ni berlaku nusyuz kepada kamu, kamu hendaklah nasihatkan dengan cara yang baik. Ya. Selepas itu, kalau masih lagi isteri ini dalam keadaan nusyuz, Allah kata asingkan tempat tidur. Ya. Mudah-mudahan dengan tindakan itu akan memberikan keinsafan pada isteri. Ya. Bahawa dia tahu, isteri ni tahu apabila suami ni asingkan tempat tidur, biasanya tidur tiap-tiap malam berpeluk kan. Ya. Satu hari suami ni dia tahu isteri ni telah pun tidak taat pada suaminya, maka suami pun tinggalkan tempat tidur walaupun dah dinasihat tak mau juga, tetap lakukan perkara yang suami tak suka. Ya. Jadi apa yang suami kena buat, asingkan tempat tidur. Ya, supaya isteri ni maklum, oh ini adalah tanda-tanda aku telah pun derhaka kepada suami. Barulah isteri pergilah minta maaf pada suami. Ya. Kemudian kalau isteri itu tetap degil juga, ya, tetap tidak taat pada suami, ya, maka barulah boleh kita para suami memukul isteri. Tetapi pukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang sangat minima. Ya. Dan ada pendapat ulama kata kita hendaklah memukul dengan hujung kain saja. Jadi kalau suami pukul yang hingga memudaratkan itu sehingga lebam sampai pecah kepala, itu tidak mengikut hukum syarak lah, dan ianya dilarang. Ya. Mana mungkin seorang suami nak memukul isteri sehingga berdarah-darah. Ya. Jadi sebab isteri ni isteri kita, dialah kawan, dialah sahabat kita, ya, dialah yang melahirkan anak kita, sanggup kita nak pukul sehingga memudaratkan. Ya. Sedangkan dialah yang kita nak kitalah yang nak, dialah yang nak layan kita, kitalah yang nak bersetubuh dengan dia. Ya. Masa kita marah, kita mudaratkan, kita tumbuk, kita tampar dan sebagainya. Masa kita nak, kita pujuk. Kan? Jadi saya ingat tindakan itu tidak sesuai. Ya. Baik. Suami ini juga, ya, dia kena bagi tauladan kepada isteri. Ya. Didik isteri dengan cara yang baik, dengan cara agama, dan berikan kasih sayang kepada isteri. Ya. Dan suami juga seperti mana yang saya sebut tadi, kena berikan nafkah yang semampu suami. Ya. Berikan nafkah yang semampu suami, ya, agar isteri rasa dia ada suami dan suami dia adalah seorang yang bertanggungjawab. Ya. Dan isteri pula, peranan dia adalah untuk menjaga maruah suami. Ya, dia kena taat pada suami dan dia jangan menyumbang dosa kepada suami. Kadang-kadang ada isteri yang menyumbang dosa pada suami. Ya, saya ambil contohlah, ya, tentang aurat. Dekat luar kita tengok, ada wanita-wanita di luar, bukan di luar saja, dalam Instagram dan sebagainya kita tengok ramai perempuan-perempuan yang menedahkan auratnya. Ada suami tapi suami tak tegur. Jadi apa beza suami dengan isteri ini? Beza suami dengan isteri, suami buat dosa, isteri tak tanggung. Isteri buat dosa, isteri tanggung, suami juga tanggung. Kalau suami tak tegur, suami tak nasihatkan isteri,
buat perkara yang mungkar atau maksiat pada Allah, maka suami akan tanggung dan dianggap sebagai suami yang dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang suami yang dayus tak masuk syurga Allah. Ya. Baik. Berkaitan dengan perkahwinan yang gagal ni, ya. Kalau saya nak cerita ni memang 3 hari 3 malam tak selesai. Ya. Sebab saya berpengalaman mengendalikan kes-kes ni dah sangat lama, ya. Daripada 2001 sampai sekarang dah tahun 2020, dah dekat hampir 20 tahun. Ketika dulu saya menjadi peguam, saya mewakili isteri, mewakili suami dan macam-macam kearenah, ya, antara suami dan isteri ini. Ya. Saya ambil contohlah, ya, dan di mana kisah ini pun telah dilaporkan di akhbar. Ya. Saya ingat pada tahun 2015 ada pasangan suami isteri, ya, di mana suami adalah seorang pensyarah, ya, dan isteri adalah seorang suri rumah, ya, di mana suami telah membunuh isteri ini dengan mengelar leher isteri sehingga hampir putus, ya. Dan kemudian apabila tindakan itu diketahui oleh orang, suami telah pun membunuh diri sendiri, ya. Ini ada di dalam akhbar tahun 2015 yang lalu semasa saya berkhidmat di Shah Alam, ya. Jadi tuan-tuan, apabila berlakunya masalah rumah tangga ni, kadang-kadang, ya, ia memberikan satu tekanan sama ada pada isteri atau pada suami, sehingga kan ada yang melakukan perkara yang tidak masuk akal, ya. Contoh, ya, dalam tahun ni, kalau tuan-tuan perasan, ada seorang pensyarah juga di UIA yang telah pun dibunuh oleh suami dia, ya. Tak sempat lagi untuk failkan pengesahan lafaz cerai di mahkamah. Hasrat itu, ya, suami tahu yang isteri ini nak memfailkan permohonan pengesahan cerai, ya. Jadi mungkin dia tak boleh terima keadaan itu untuk isteri ini mengesahkan lafaz suami yang suami buat, ya. Mungkin tak dapat nak terima, kes nak dibawa ke mahkamah, maka dia bunuh isteri. Ini yang berlaku, tuan-tuan, ya. Pada saya sering menasihatkan pasangan yang bermasalah dalam rumah tangga, ya, penyelesaiannya adalah berbincanglah, bermusyaratlah, ya, antara isteri dan juga suami, ya. Dengan cara itu kita dapat jalan penyelesaian, insya-Allah, ya. Kalau tak dapat berbincang berdua, lantiklah orang ketiga, ya, wa hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, ya, lantiklah orang yang ketiga bila ada isteri dan suami ini bertikai. Kalau dulu nak berkahwin, kan kita melantik wakil-wakil masing-masing untuk berunding, nak tentukan hantaran berapa, ya, nak tentukan akad nikah di mana, ya, nak tentukan kenduri itu nak buat rewang ke, nak buat secara catering ke, kan kena bincang elok-elok. Dan akhirnya pihak isteri dan juga suami berkahwin dengan cara yang baik lillahi ta'ala, ya. Jadi apabila berlakunya masalah rumah tangga begini, seharusnya isteri dan juga suami ini pun membuat perkara yang sama, ya, libatkan ahli keluarga. Kalau tak dapat selesaikan antara isteri dan juga suami ini, hendaklah, ya, melibatkan ahli keluarga, ya, lantik orang yang ketiga, ya, kalau kita tak boleh berbincang berdua, ya, agar wakil-wakil yang kita lantik itu dapat berunding bersama, mencari jalan penyelesaian, iaitu titik noktah, ya, antara suami isteri. Kerana kena muktamadkan rumah tangga ini, dia tak boleh berterus-terusan berkelahi, ya, bermasa muka, ya. Kerana apa? Kena selesaikan. Tuan-tuan, jangan biarkan hidup anda dalam keadaan yang tak bahagia secara berterusan. Kerana bila anda dedahkan hati dan jiwa,
tuan-tuan dalam keadaan tak bahagia, ya, lama-lama dia akan ada perasaan stres. Kerja tak boleh nak buat, ya. Kemudian ada pengabaian berlaku sebab dah tak bahagia. Bahagia ni daripada mana tuan-tuan? Daripada hati, ya. Jadi kena develop bahagia itu, ya. Jadi pada saya, bila rumah tangga dah tak bahagia, kena bincang, dapatkan feedback daripada pasangan masing-masing, macam mana nak bahagia rumah tangga. Bincanglah, tanya pada pasangan. Kalau suami, tanya isteri, ya. Tanya pada isteri, apa yang, kalau suami tanyalah, apa yang abang perlu buat untuk sayang rasa bahagia, ya. Lepas tu isteri cakap lah, okey, yang pertama, saya sangat bahagia kalau abang tak keluar malam hari-hari, ya. Pertama, itulah tindakan yang kalau suami buat, itulah yang sangat membahagiakan isteri. So suami buatlah, kan. Lepas tu isteri pula tanyalah pada suami, abang, isteri tanya pada suami, abang, apa yang saya nak buat untuk abang rasa bahagia? Jadi suami pun bagilah tahu pada isteri. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang membahagiakan pasangan, betul tak tuan? Jadi kena tanyalah, tanya pasangan, apa yang dia rasa bahagia, apa yang pasangan yang kita kena buat untuk pasangan rasa bahagia. Jadi bila pasangan cakap tu, catatlah, catat, tulis besar-besar dalam manila card ke, tak kisahlah, buat tulisan besar-besar, tampal dekat bilik tidur, ya. 1, 2, 3, 4, buatlah apa yang pasangan rasa bahagia. Itu sebagai contoh, ya, bagaimana kita nak timbulkan rasa bahagia. Jadi tuan-tuan, pada malam ni juga saya nak kongsikan sedikit, ya, berkaitan dengan rentetan daripada kegagalan rumah tangga ni, ya, maka berlakulah dipanggil sebagai pembubaran perkahwinan, ya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam perundangan, ya, undang-undang keluarga Islam, ya, di Selangor, bukan Selangor lah saja, di seluruh Malaysia, dia ada satu undang-undang dipanggil sebagai enactment undang-undang keluarga Islam, ya. Kalau Selangor, negeri Selangor, tahun 2003, ya. Jadi dalam enactment ini terdapat beberapa kaedah, ya, untuk pasangan untuk bercerai, ya. Saya sebut, ya. Yang pertamanya adalah perceraian secara talak yang boleh dipohon oleh suami ataupun pihak isteri, di mana perceraian secara talak ini, ya, dia ada prosesnya di bawah Seksyen 47 enactment Undang-Undang Keluarga Islam Selangor tahun 2003, ya, di mana isteri atau suami boleh memohon dan nyatakan alasan sebab apa nak bercerai, ya. Tapi alhamdulillah di Selangor ni kita ada satu proses dipanggil sebagai proses perceraian secara fast track, ya, di mana di dalam perceraian secara fast track itu, ya, pihak isteri dan juga suami boleh untuk bercerai secara baik dengan persetujuan bersama, ya, dan boleh diselesaikan dalam tempoh 6 jam, iaitu daripada pendaftaran kes sehinggalah, ya, mahkamah mengeluarkan perintah bersih, ya. Jadi selepas selesai 6 jam tu, ya, selesailah, tak ada urusan lagi kat mahkamah, boleh terus daftar perceraian di mahkamah, perceraian di Pejabat Agama Islam daerah, ya. Jadi syaratnya mesti masing-masing maklum bahawa rumah tangga yang ada itu telah pun mengalami mudarat yang besar, ya. Dah cuba berunding tak boleh, dah cuba ikhtiar di pejabat agama pun tak selesai, maka pihak isteri dan juga suami bolehlah buat keputusan untuk, ya, muktamadkan rumah tangga ini daripada berterusan dalam keadaan mudarat. Mudarat ni maksudnya tuan-tuan, kalau dikekalkan rumah tangga itu
banyaknya dosa daripada pahala. Ya, saya ulang balik. Mudarat dalam perkahwinan ini perlu diselesaikan. Sebab jangan biarkan hidup berkeluarga suami isteri banyaknya dosa daripada pahala. Kita nak hidup dengan pasangan, dengan isteri, dengan suami, hidup bahagia dengan banyaknya pahala. Kita nak kumpul pahala di dunia, tuan-tuan. Sebab kita nak hidup ni bukannya lama pun. Nabi kata, umat aku esok baina sittin wa sab'in, antara 60 hingga 70. Dan kita pun sekarang ni dah tengok dah, ramai orang dah mati bawah 60 dah. Kan? Dan kita pun boleh agak, kalau kita ukur, kita boleh sendiri tanya diri kita, kalau aku lah ni mati ni, ikut umur Nabi ni, baki umur kita ni berapa? Tuan-tuan boleh kira sendiri. Kalau umur tuan-tuan 50, tolaklah umur Nabi 63 tahun, adalah 13 tahun lagi kat dunia. Senang saja. Kita ada panduan. Kita kan ada Nabi SAW. Nabi yang hidup 1400 tahun dulu pun, umur ni 63 tahun je, dah wafat. Jadi kita boleh ambil contoh, kalau kita ni meninggal atau mati dijemput Allah pada usia 63 tahun, sama dengan umur Nabi. Jadi kalau kita umur 50, ada 13 tahun lagi lah. Kalau kita umur 60, ada 3 tahun lagi. Jadi masa inilah kita nak beramal, sementara kita hidup di dunia ini. Baik. Saya nak tengok ada soalan tak? Kalau ada soalan, saya boleh jawab sikit. Saya alu-alukan kepada tuan-tuan yang nak tanya, ada masalah. Okey. Seterusnya, saya sebut tadi, ada beberapa kaedah dalam undang-undang di Selangor ni, bukan sahaja Selangor lah, di negeri-negeri lain pun sama, iaitu perceraian secara talak. Itu perlu kepada suami melafazkan talak dengan kebenaran mahkamah dalam mahkamah. Okey. Kemudian ada lagi kaedah, iaitu dengan perceraian secara tebus talak di bawah Seksyen 49. Tebus talak. Saya ringkas-ringkaskan sajalah pada malam ni. Kalau kita nak go through satu-satu dengan secara detail, mungkin kita ambil masa panjang. Kita tak ada masa, kita sekarang ni ada 15 minit lagi. Cuma saya akan bagi perkongsian ini secara asasnya saja. Okey. Perceraian yang terdapat dalam undang-undang keluarga Islam ni adalah satunya perceraian secara talak di bawah Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor tahun 2003. Kemudian secara khuluk, iaitu khuluk ni tebus talak. Secara tebus talak, di mana isteri atau suami biasanya dalam kes perceraian secara tebus talak ni ada persetujuan bersama untuk selesaikan, dan untuk bubarkan perkahwinan. Dan kalau perceraian secara tebus talak ni, dia punya kesannya lainlah, tuan-tuan. Kalau suami lafaz secara tebus talak, dengan wang iwat sejumlah yang telah pun dipersetujui, maka kesannya adalah talak yang jatuh itu, statusnya adalah talak bain, iaitu talak bain sughra, iaitu talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh nikah semula lah, dengan akad yang baru, dengan mas kahwin yang baru. Tapi kalau bercerai itu dengan secara talak seperti mana yang saya sebut yang pertama tadi, statusnya kalau suami lepas talak, maka statusnya masih lagi talak rajai, iaitu talak yang boleh dirujuk. Talak yang boleh dirujuk. Sebab talak ni ada 3. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin atau tasrihun bi ihsan. 2 talak boleh rujuk. Talak ketiga dah tak boleh rujuk. Baik. Ada lagi kaedah yang mana untuk membubarkan perkahwinan ni, di mana yang saya diminta untuk berkongsi malam ni adalah tentang fasah. Fasah ni apa, tuan-tuan? Fasah ni adalah salah satu jenis perceraian juga.
Tapi fasah ini adalah kuasa mahkamah. Kuasa mahkamah yang akan bubarkan perkahwinan. Ya, berdasarkan kepada alasan yang dibenarkan oleh hukum syarak dan juga undang-undang. Ya. Setelah mahkamah bicarakan permohonan tersebut, ya, mahkamah akan buat keputusan dan memuktamadkan sama ada mahkamah benarkan untuk fasahkan pernikahan ataupun mahkamah tolak permohonan tersebut, di mana pihak isteri dan juga suami kekal menjadi suami isteri. Ya. Kemudian ada lagi kaedah untuk memubarkan perkahwinan dengan kaedah perceraian secara taklid yang dikaitkan dengan surat perkawinan taklid. Ya, kalau tuan-tuan perasan, setiap orang yang mengakad nikah, kita akad nikah dulu, kita ada baca taklid ni. Ya, taklid ni adalah taklid yang di belakang surat nikah tu. Ya. Kalau tuan-tuan perasan, kita ada berjanji, ya, semasa selepas akad nikah, masa kita kahwin dulu, kita ada lafaz taklid. Taklid itu adalah satu sumpah kita atau janji kita. Dan tujuan taklid ni adalah untuk maslahah isteri lah. Ya. Dan taklid ni juga, tuan-tuan, tiap-tiap negeri tak sama. Ya. Kalau di Selangor, lebih kurang, kalau saya meninggalkan isteri saya, ya, melebihi 4 bulan hijrah berturut-turut, atau tidak memberikan nafkah dalam tempoh tersebut, atau memudaratkan tubuh badan, dan mengadu isteri ini kepada hakim syar'i dan sabit aduannya itu, maka mahkamah boleh bubarkan perkahwinan. Begitulah lebih kurang ayat dalam taklid yang kita baca untuk siapa yang bernikah dalam negeri Selangor lah. Jadi taklid itu dalam kaedah ini boleh mohon mahkamah sabitkan jika suami telah melanggar taklid tersebut. Apa pelanggaran syaratnya? Kalau suami tak bagi nafkah lebih 4 bulan, isteri boleh mengadu pada mahkamah untuk sabitkan bahawa suami telah langgar taklid, dan bila pelanggaran taklid itu berlaku dan mahkamah sabitkan, maka, ya, mahkamah boleh bubarkan perkahwinan itu. Ya. Ataupun suami yang meninggalkan isteri dalam tempoh 4 bulan, tinggalkan isteri. Ya. Jadi isteri kalau yang tak sabar tu boleh terus filekan kes di mahkamah. Ya. Tapi banyak-banyaknya isteri banyak yang sabar. Ya. Sampai 10 tahun tunggu suami tak balik-balik, tetap kekal, ya, tunggu. Ya. Kemudian apa lagi? Ada kaedah yang lain, iaitu perkahwinan yang diakad nikahkan didapati tidak sah. Pun ada juga, di mana-mana pernikahan yang dibuat tidak mengikut hukum syarak, ya, maka mahkamah boleh bubarkan ataupun mahkamah farakkan pernikahan itu kerana didapati pernikahan itu tidak sah. Ya. Dan akhir sekali, iaitu salah seorang tidak memeluk agama Islam. Ya, contoh, ya, seorang mu'allaf ini dia pernah berkahwin dalam adat mereka, dan kemudian salah seorang, ya, suami atau isteri masuk Islam. Ya, kemudian pasangan tidak ikut memeluk agama Islam dalam jangka masa yang lama, ya, lebih 3 bulan misalnya. Ya. Maka isteri tadi ataupun suami tadi yang masuk Islam, dia boleh filekan kes untuk bubarkan perkahwinan dengan suami yang tidak memeluk agama Islam tadi. Ya. Itu adalah beberapa kaedah yang biasanya, ya, menjadi satu kaedah iaitu jenis-jenis perceraian yang sering difilekan di mahkamah. Baik, saya nak kongsikan sedikit berkaitan dengan fasah tadi. Saya dah sebut pasal fasah ni. Fasah ni, walaupun ni isteri filekan kes itu dan suami tak hadir, kes itu boleh berjalan dan kes itu boleh diputuskan. Ya? Dan fasah ni, takrifannya adalah sesuatu permohonan. Fasah ni adalah permohonan yang dibuat oleh isteri atau suami. Dua-dua boleh mohon fasah. Ya? Berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum syarak dan juga undang-undang, dan mahkamah
sekalinya berpuas hati, mahkamah akan bubarkan perkahwinan. Dan di dalam enakmen undang-undang keluarga kita ni ada disebut di bawah Seksyen 53. Seksyen 53 enakmen keluarga ni dia ada menyatakan apakah alasan-alasan dalam fasah yang boleh dijadikan alasan untuk mohon bercerai secara fasah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau saya nak cerita fasah ni, alasan yang dinyatakan dalam enakmen ni panjang dan banyak. Cuma saya akan ringkaskan sedikit apa yang disenaraikan, alasan yang termaktub dalam Seksyen 53 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor tahun 2003. Di mana kesan fasah juga, kalau mahkamah bubarkan perkahwinan, maka bila mahkamah fasahkan pernikahan, maka statusnya juga adalah status jenis talak yang jatuh itu adalah kategorinya adalah talak bain sughra, iaitu talak yang tidak boleh dirujuk. Kalau mahkamah bubarkan perkahwinan, maka status perceraian itu adalah talak bain sughra, iaitu apa talak bain sughra? Talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh nikah semula. Contohnya bila bercerai secara fasah, maka isteri ada tempoh iddah. Iddah itu pun ada beberapa jenis. Nak bincang iddah itu pun panjang juga kisah iddah ni. Kalau isteri dia kematian suami, iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau iddah isteri yang masih ada haid lagi, bila bercerai dia kena salah satu quru', 3 kali suci. Macam mana nak bilang 3 kali suci itu? Itu kita buat satu sesi lain. Kemudian kalau isteri itu dia bercerai itu ketika dia mengandung, macam mana nak kira iddah? Iddahnya sehingga isteri ini bersalin. Kalau hari ini bercerai, esok bersalin, sehari je lah iddah dia. Jadi dalam tempoh iddah isteri yang diceraikan secara fasah, maka tidak boleh rujuk balik. Itu dia punya kesan lah fasah. Baik. Dalam Seksyen 53 dinyatakan banyak alasan-alasan yang boleh dijadikan oleh suami atau isteri untuk mohon perceraian secara fasah. Yang pertamanya, Seksyen 53(1)(a) disebut, suami atau isteri yang telah hilang. Nah, hilang ni tak dapat dikesan lah, hilang. Ghaib, lebih 1 tahun. Kalau lebih 1 tahun hilang, bolehlah isteri atau suami failkan kes ke mahkamah untuk buat permohonan perceraian secara fasah. Tapi kalau dapat dikesan suami tak nak balik, isteri ataupun suami tak nak balik, ada kaedahnya lah. Contoh kalau suami tak nak balik, sengaja tinggalkan isteri, tak balik. Jadi ada peruntukan di bawah Seksyen 121 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, di mana isteri ini boleh failkan kes untuk panggil balik suami ini balik ke pangkuan isteri untuk melaksanakan tanggungjawab dia sebagai suami. Dia ada satu seksyen yang membolehkan isteri ini untuk memanggil suami yang meninggalkan langsung isteri. Kemudian di bawah Seksyen 53(1)(b) juga menyatakan alasan di mana suami yang tidak memberikan nafkah selama tempoh 3 bulan sahaja pun isteri boleh untuk memohon perceraian secara fasah. Kemudian apa lagi? Seksyen 53(c) ada juga dinyatakan suami atau isteri yang kena penjara lebih 3 tahun. Tapi dengan syarat setelah setahun, disebut dalam Seksyen 53 juga tu, kalau suami ni dah kena penjara 3 tahun atau lebih, maka isteri atau suami ni bolehlah mohon fasah. Kemudian Seksyen 53(1)(d), suami atau isteri yang tak mahu untuk bersetubuh tanpa alasan yang munasabah, lebih setahun. Jadi kalau isteri atau suami yang enggan untuk bersetubuh,
dalam jangka masa 1 tahun dan lebih tanpa alasan yang munasabah, ya, maka boleh isteri atau suami ini untuk mohon perceraian secara fasah di mahkamah. Ya. Baik, apa lagi? Dalam Seksyen 53 1E, ya, dinyatakan jika suami mati pucuk, ya, fahamlah mati pucuk ni, ya, masa berkahwin dan ianya berterusan, maksudnya sebelum berkahwin dia dah mati pucuk, ya, dan perkara itu berterusan, ya, selepas berkahwin dan isteri pun tak tahu hal yang demikian, ya. Jadi kalau itu keadaannya, maka ini boleh menjadi alasan kepada isteri untuk dia mohon fasah, ya. Tapi kalau isteri tak nak mohon pun tak ada masalah lah. Ini atas isteri lah. Kalau dia rasa dia nak mohon, dia boleh mohon dengan alasan tersebut, ya. Kemudian apa lagi, ya, alasan yang boleh dibenarkan, iaitu di bawah Seksyen 53 kurungan 1F, dinyatakan suami atau isteri yang gila, iaitu yang lebih 2 tahun. Maksudnya isteri atau suami yang gila. Gila ni mestilah ada laporan doktor, gila, sasau ni samalah, ya. Dan ada juga pendapat kata kalau gilanya tu kadang-kadang gila, kadang-kadang tak gila pun boleh juga, ya. Dan juga dikatakan ada penyakit kusta, sopak ataupun penyakit kelamin, contohnya HIV, ya, yang boleh berjangkit, yang berbahaya, ya. HIV, AIDS, ya, sifilis. Kalau ada penyakit-penyakit ini dengan pasangan, ya, sama isteri atau suami, maka pasangan boleh mohon untuk bercerai secara fasah, ya. Apa lagi? Banyak ni, ya. Seksyen 53 kurungan 1G, ya. Isteri yang dikahwin oleh wali mujbirnya sebelum umur baligh tapi dia tak mahu dan ianya belum disetubuhi oleh suaminya. Ini jarang berlaku. Ini sebab apa? Sebab tak ada setakat ni yang kanak-kanak belum baligh berkahwin, ya. Sebab tak ada berlaku lah. Setakat ni tak pernah lagi lah saya dengar, yang mana kanak-kanak di bawah umur baligh, ya, 12 tahun ke bawah dah kahwin, ya. Kebanyakannya belasan tahun ke atas lah, 15 tahun, 16 tahun berkahwin. Kemudian Seksyen 53 1H 1 Roman, ya, dinyatakan isteri atau suami yang lazim menyakiti, ya, maksudnya yang menyebabkan mudarat pada pasangan, ya. Jadi ini banyak berlaku, tuan-tuan, ya. Sama ada isteri pukul suami ataupun suami yang pukul isteri, ya. Ada satu kejadian suami telah menetak isterinya, ya, di kepala sehingga terbelah kepala, ya. Bukan terbelah, ya. Dahi ni ada kesan belahan sebab diparang oleh suami, ya. Kemudian datang ke mahkamah untuk mohon cerai. Dan akhirnya kes itu isteri tarik balik, ya. Tarik balik dan dia sanggup untuk hidup balik dengan suami dia, ya. Masya Allah, punya dahsyat isteri ni, boleh maafkan suami walaupun kepalanya diparang oleh suami, ya. Ini berlaku, ya. Apa yang saya sebut ni semua yang berlaku di hadapan saya lah. Okay. Kemudian Seksyen 53 1 H2 Roman, ya, iaitu alasannya berperangai keji, ya. Isteri atau suami yang berperangai keji mengikut pandangan syarak, ya. Yang terlibat dengan pelacuran, ya, ataupun terlibat dengan gay, ataupun yang terlibat dengan berperangai keji lah. Apa-apa perangai keji, ya. Contoh, ya, ada yang berzina, ya, dengan kalau suami dengan perempuan lain,
ataupun isteri dengan lelaki lain. Ini ada berlaku. Kemudian Seksyen 53 1H 3 Roman. Suami yang memaksa isteri untuk hidup secara lucah. Paksa isteri secara lucah, suruh jual badan dan sebagainya. Ini pun boleh dijadikan alasan untuk isteri mohon cerai secara fasah. Apa lagi? Banyak tuan-tuan. Seksyen 53 kurungan H kurungan 4 Roman. Ini alasan di mana boleh digunakan iaitu merupuskan harta. Merupuskan harta isteri ataupun suami. Ini pun ada berlaku. Di mana kejadian isteri telah pun dilupuskan hartanya oleh suami tanpa disedari oleh isteri. Isteri ini ada rumah banglo besar dan akhirnya rumah itu telah terjual dengan seorang Cina. Kemudian isteri ini telah pun memfailkan permohonan fasah di mahkamah. Okey. Kemudian apa lagi? Di bawah Seksyen 53 kurungan 1 H 5 Roman. Okey. Dikatakan adalah suami yang berpoligami tidak adil. Tuan-tuan yang ada isteri 2, 3, 4, bila tak adil, kalau isteri yang nakkan hak dia untuk bercerai, maka dia boleh gunakan alasan ini untuk dia mohon bercerai melalui permohonan fasah. Kemudian apa lagi? Suami yang enggan untuk menyetubuhi isterinya lebih 4 bulan dengan sengaja selepas berkahwin. Contoh pasangan berkahwin. Kemudian dalam tempoh 4 bulan suami tak sentuh pun isteri. Sengaja. Sengaja tak sentuh. Ataupun tak bersetubuh dengan isteri. Maka ini pun boleh dijadikan sebagai alasan untuk isteri mohon cerai fasah. Dan juga alasan-alasan yang lain lah. Yang selaras dengan hukum syarak. Jadi tuan-tuan, sedikit sebagai akhir tausiah fasai pada malam ini, dalam untuk kita memfailkan apa-apa permohonan berkaitan dengan pembubaran perkahwinan, memang saya akan syorkan bahawa isteri dan juga suami bila ada berlakunya masalah rumah tangga yang berpanjangan, sekiranya sudah tidak boleh lagi hidup sebagai suami isteri, dan jika rumah tangga itu kalau diteruskan lagi banyak mudarat daripada kebaikan, maka bercerailah secara baik. Kerana apa? Kerana jika kes itu diselesaikan dalam proses perbicaraan di bawah fasah, maka ia akan menyebabkan keaiban rumah tangga itu diceritakan di dalam mahkamah. Pada saya, biarlah keaiban rumah tangga, aib aib suami simpan, biarlah apa yang dalam kelambu luar kelambu itu disimpan sebagai rahsia rumah tangga. Cuma masing-masing faham apa yang berlaku dalam rumah tangga itu dah tidak boleh lagi diperbaiki, dan itulah jalan yang muktamad dan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang berpanjangan. Dalam kes fasah, tuan-tuan, kena bicara. Isteri sebagai pemohon kena masuk dalam kandang, kena bagi keterangan. Biasalah bila isteri bagi keterangan, dia kena buktikan dakwaan dia. Contoh, dia kata suami ni adalah seorang gay. Jadi isteri kena buktikan suami ini seorang yang gay. Dia ceritalah. So dia balik stesen, jumpa suaminya telanjang di atas katil kelamin dengan seorang lelaki lain, kan? Jadi suami duduk bawah dengar aja. Jadi bila bicara macam tu, kadang-kadang akan memburukkan lagi keadaan. Bila suami dengar macam tu, mungkin apa yang betul mungkin suami boleh setuju, mana yang tak betul mungkin suami akan marah, kecil hati, dengki dan sebagainya lah. Daripada sedikit perasaan marah, bila benda tu dicerita yang tak betul, maka
marah itu lagi membuak-buak. Ya. Sehingga kan ada pasangan yang berkelahi bukan sahaja dalam mahkamah. Ya. Sampai terbawa-bawa keluar mahkamah. Ada yang pecahkan cermin kereta. Ada yang memoboh momok. Ya. Jadi itulah implikasinya. Ya. Itu baru start isteri bagi cerita. Esok suami pula bagi keterangan. Sebelah suami bagi keterangan. Mana yang bila suami masuk kandang, suami akan ceritakan keaiban isteri pula. Kata isteri ni tak taat, isteri ni ada lelaki lain, keluar bersama dan sebagainya. Dan isteri masa tu dia akan dengar lah apa yang suami sebut. Masa suami cakap tu, isteri dengar, mana yang betul mungkin isteri boleh terima. Mana yang tak betul mungkin isteri akan marah. Makin marah, makin mungkin ada sedikit sayang dah langsung dah tak ada sayang lagi. Ya, itu saya cakap betul lebih memburukkan keadaan. Ya, jadi dalam kes fasah endingnya, ya akhirnya mahkamah akan nilaikan daripada keterangan isteri dan juga keterangan suami. Kalau mahkamah berpuas hati dengan pembuktian di pihak isteri sebagai pemohon, maka mahkamah akan bubarkan perkahwinan, ya, berkuat kuasa pada tarikh mahkamah buat keputusan lah. Dan jika mahkamah berpuas hati dengan keterangan pihak suami sebagai defendant, ya, maka mahkamah akan menolak permohonan isteri dan mahkamah akan arahkan isteri dan juga suami hidup seperti biasa sebagai suami isteri, kerana isteri telah gagal membuktikan dakwaannya bahawa, ya, elemen ataupun fakta persoalan itu tidak dibuktikan dengan sewajarnya. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, ya, hari ini kita dapat belajar tentang kaedah-kaedah yang lazimnya untuk pasangan suami isteri membubarkan perkahwinan yang telah lama bermasalah. Ya. Jadi mungkin tuan-tuan dan perempuan ada sahabat-sahabat, ya, ada kawan-kawan yang mengalami masalah rumah tangga, boleh kongsikan kepada mereka. Ya. Jadi untuk akhirnya, terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan perempuan yang menonton siaran langsung live ini. Moga-moga ia mendapat manfaat kepada tuan-tuan dan perempuan, ya, dan dapat maklumat yang betul dan tepat. Dan insya-Allah kita akan bersiaran di lain masa, insya-Allah. Dan jangan lupa tuan-tuan, ya, support kuliah surau Hidayah ni, ya. Dan tuan-tuan boleh sumbanglah, ya, kepada surau Hidayah ini mengikut kemampuan tuan-tuan lah, ya, supaya surau Hidayah ni, ya, saya difahamkan surau Hidayah ni adalah satu surau yang aktif, ya. Macam akan datang ni adalah Ustaz Datuk Bat ni. Datuk Bat tu sahabat saya masa sekolah dulu, ya. Satu kelas lagi, ya. InsyaAllah banyak ilmu dia, ya. Jadi sekadar itu perkongsian saya pada malam ini. Mudah-mudahan, ya, apa yang kita dengar, apa yang kita sembang-sembangkan malam ini mendapat manfaat dan juga mendapat inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum saya tutup, ada apa-apa persoalan ke yang saya nak sejak saya baca, ada apa-apa persoalan yang saya boleh respon? Okey, ada yang tanya, ada yang kata mahkamah syariah lambat ambil tindakan. Apa sebab lambat, ya tuan? Okey, saya nak sebut kadang-kadang orang tak faham apa yang berlaku dalam prosiding mahkamah. Cuma dalam statistik kes, saya boleh kongsikan bahawa kebanyakan kes diselesaikan dengan cepat dan mengikut tempoh masa yang sepatutnya. Ya. Mana yang kata lambat tu
mungkin dia tak berada di tempat itulah. Mungkin ada yang lambat tu, mungkinlah mungkin 1-2 kot. Lambat tu kadang-kadang ada proses-proses yang lain. Ya, mungkin ada rayuan dan sebagainya yang menyebabkan kes itu lambat. Tapi saya boleh kata mahkamah telah menjalankan tugasnya dengan baik dan cepatlah. Sebab majoriti kes yang kita selesaikan, alhamdulillah, kebanyakan kes telah dapat selesaikan dengan cepat dan efisien. Okey, okey. Dah tak ada apa dah. Baik, sekadar itu dulu perkongsian kita pada malam ini. Mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa lagi tuan-tuan, dan doakan saya ya sihat dan dapat lagi menyampaikan ilmu walaupun sepotong ayat. Wallahu alam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.